balance. Di mana untuk line of balance ni dia ada part of project planning. Jadi kita tengok, so this is a type of planning technique which is consist of kita ada Gantt chart, kita ada AOA, kita ada present diagram, dan untuk minggu ni kita akan cover lah which is line of balance, also known as LOB. So kita pergi dulu dari segi dia punya introduction. So function utama untuk line of balance ni adalah untuk assemble ataupun kita nak memilih, dan pada masa sama kita nak interpret dalam berbentuk graphical, which is akan menunjukkan essential factor yang melibatkan antara satu proses dengan dia punya material dan juga bila dia nak disiapkan. So semasa kita nak construct line of balance ni, kita kena consider dari segi dia punya raw material and then bilangan labor yang diperlukan, dan pada masa yang sama juga kita kena lawan for dia punya masa, kita kena tahu dia punya sequence of work dan berapa duration yang diambil, apa semua kita kena consider. Jadi line of balance ni dia originated, dihasilkan oleh Goodyear Company pada awal 1940-an, dan dia develop lagi oleh US Navy pada tahun awal 1950. So pada awalnya line of balance ini digunakan pada awal untuk industri manufacture dan juga production control, di mana main objektif dia adalah untuk evaluate production line flow rate dan juga finish product. So dari situ dia boleh identify lah all the benda-benda yang dia punya material yang terlibat, dia punya raw material terlibat, dan juga berapa timeline, duration, apa semua lah. And then kita proceed pula kepada planning technique development, which is line of balance ni digunakan pada awal. Normally kita akan gunakan untuk jenis-jenis bangunan yang mempunyai ciri yang repetitive, construction dia repetitive. Contohnya macam rumah, jetties dan pylon. So jenis rumah lah, contohlah bangunan tu dia kena buat 5 tingkat. Normally tingkat 1 ni sampai tingkat 5 dia punya bentuk lebih kurang. So daripada situ kita boleh construct ataupun kita boleh conduct kita punya line of balance. Ataupun kita boleh buat ni lah, sama ada JT, contoh JT tu benda yang sama, and pylon, which is pylon you guys ada belajar dalam topik bikin services sebelum ni. And then line of balance ni method dia adalah berdasarkan establishnya require delivery program. So satu program tu dia dah tahu dah, and then pada masa sama kena determine dia punya gang labor resources dan juga dia punya material resources, dan juga nak tahu lah delivery material tu, dan pada masa sama keperluan satu gang tu untuk melaksanakan sesuatu kerja. Contohnya satu gang tu apa kan? So satu gang dia represent satu kumpulan oleh labor. Contohnya contoh aktiviti A tu dia memerlukan satu gang, di mana satu gang itu terdiri daripada 2 skill labor dan 1 unskilled labor. Bilangan dalam satu gang tu bergantung kepada jenis-jenis yang kerja yang dilakukan, dan juga bergantung kepada macam mana kita planning dan macam mana kita tentukan bilangan yang diperlukanlah untuk satu gang dan untuk satu kerja itu. And then line of balance ni ada merupakan essential management type 2, di mana dia utilizing principal exception to show only the most important fact to the audience. Di mana nanti bila kamu lukis graf line of balance, dia akan menunjukkan lah di mana ni graf tu nanti dia akan tunjuk satu dari segi dia punya duration, and then lagi satu dia punya kerja lah, di mana contohnya kita nak buat bangunan tingkat ada 5 tingkat, di mana dia punya graf nanti dia akan tunjukkan lah timeline level by level, which is the show. First level untuk aktiviti A bila siap, and then second level bila siap, and then untuk next aktiviti sama lah, macam tu lah. And then line of balance means integrating the flow material and the component manufactured in the end in accordance of phase of delivery requirement. Macam saya cakap tadi lah. So masa kita nak buat satu proses, so kita kena identify first dia punya sequence of work. So bila kita dah tahu dia punya sequence of work, so kita kena tahulah setiap kerja tu, macam aktiviti A, B, C apa semua, kita kena determine dia punya size of gang, berapa ramai satu gang nak perlukan labor untuk buat kerja tu, and then kita kena tahu material apa yang diperlukan untuk kerja tu, dan pada masa sama kita kena consider lah
bila kita nak order material tu, macam mana, berapa lama yang masih diambil untuk delivery kat site, supaya kita dapat deliver kita punya end product, supaya dapat siap according to the plan lah. And then line of business adalah the status element of the product program and planning program. So line of business tu berpaksikan planning program dan ditentukan melalui product program. So dia ada connection kat situ. And then salah satu function line of business adalah dia boleh detect lagging ataupun berlakunya delay semasa proses nak melakukan kerja tu lah nanti. So contohnya macam aktiviti A, kita ada aktiviti A dan juga aktiviti B. So yang mana dekat aktiviti A ni dia cakap stated kerja yang dilakukan, contohlah total bangunan untuk dia buat tu adalah 10 tingkat. So dia cakap untuk aktiviti A, satu tingkat dia boleh siapkan mengambil masa 2 minggu. Akan tetapi aktiviti B tu pula dia mengambil masa untuk satu floor seminggu je untuk disiapkan. Dan aktiviti B tu pula dia boleh bermula selepas aktiviti A siap. Akan tetapi jika sebab timeline untuk aktiviti B ni lagi singkat daripada aktiviti A, so dekat situ berlakunya ada lag ataupun delay di mana aktiviti B tu kena menunggu aktiviti A siap barulah dia boleh buat untuk proceed next floor. Sebab dia perbezaan dari segi duration untuk kerja tu disiapkan. Sebagai contoh, aktiviti A tadi tu dia mengambil masa 2 minggu untuk siapkan satu floor, berbanding untuk aktiviti B dia mengambil masa 1 minggu satu floor je untuk seminggu untuk satu floor disiapkan masa seminggu. So dekat situ akan berlakunya delay di mana dia menyebabkan produktiviti dia tak cantik lah. And then pada masa yang sama juga, masa kita nak control nanti, so dia boleh measure lah antara relationship antara product progress dan juga schedule performance. So daripada graf tu kita boleh buat perancangan awal ataupun feasibility study, ataupun kita boleh fokus apa yang mungkin berlaku so akan datang. So daripada line of balance tu kita boleh determine permasalahan tu dan kita boleh try to solve the problem. Pada masa yang sama juga, line of balance tu pula dia boleh digunakan in conjunction dengan arrow or precedent diagram. Di mana kita dah tahu balance ni kita boleh detect ada lag ke apa semua. So bila kita dah identify contohnya satu kerja ni duration berapa, so daripada maklumat yang kita dapat tu, so kita boleh menggunakan maklumat tu untuk kita menggunakan ada teknik like arrow, AOA dan juga precedent diagram. Jadi inilah rupanya macam mana rupanya line of balance. So dekat sini kamu boleh tengok lah dia line of balance tu kita kena buat graf, di mana graf ni typically simple je. So dekat sini dia ada x-axis di mana dia project timeline. So kalau tengok kat bawah ni dia adalah project duration in month. Akan tetapi nilai kat bawah ni boleh sama ada dia buat dalam tahun, dalam bulan, dalam minggu ataupun dalam hari pun tak kisah, bergantung kepada soalan lah kalau dalam situasi kamu. And then untuk y-axis adalah project work area, di mana kat sini dia menggambarkan dia nak buat bangunan yang mempunyai 5 tingkat. That's why dia ada 5. Dan bila dia tahu the total floor untuk bangunan tu adalah 5, jadi kamu normally kena buatlah satu line, straight line, di mana itulah penanda aras kita. Dan untuk y-axis, di mana untuk project work areas, which is this one, dia boleh dalam level, which is floor by floor, ataupun dia boleh dalam numbers. Contohnya dia nak buat pondok jaga kat dalam kawasan perumahan tu ada banyak pondok jaga. Ada contohlah dia nak buat dalam 5 pondok jaga. So ni boleh represent by number lah, which is 1 number pondok jaga, 2, 3, 4. Bergantung kepada situasi lah. Alright, tadi kita dah tengok untuk graf tu kalau kosong, so dekat sini pula bawah ni dia menunjukkan situasi. So situasi ni di mana dia bagi tahu. So untuk aktiviti dekat sini dia bagi tahu aktiviti A dia mengambil masa keseluruhan untuk siapkan ke 5 level ini adalah 10 minggu.
Dan dia beritahu yang dia punya aktiviti, dia boleh siapkan produktiviti untuk aktiviti A 2 minggu bersamaan, satu floor dia boleh siapkan. So satu floor mengambil masa 2 minggu. So, kalau kamu tengok kat graf ni, untuk floor pertama dia akan siapkan pada minggu yang kedua, dan untuk floor yang kedua dia mengambil masa untuk minggu keempat untuk siap. Minggu ke-6, minggu ketiga, level 3 dia mengambil masa 6 minggu. So begitulah seterusnya. Ini untuk satu aktiviti je. So kita tengok kalau let's say ada aktiviti lain, contohnya kat sini consider kita ada aktiviti B, di mana untuk aktiviti B productivity dia adalah 1 minggu dia mengambil masa untuk siapkan satu floor, di mana satu floor mengambil masa 1 minggu je. So dekat sini kita normally kita akan start lah, di mana untuk aktiviti A kita akan terus start lah aktiviti B, sebabnya dekat situasi ni di mana aktiviti B boleh bermula selepas aktiviti A siap. So kat sini berlaku lah, di mana aktiviti B ni dia boleh start bila first floor untuk aktiviti A siap. So kita kat sini, so aktiviti B ni dia hanya pada awal dia boleh bermula adalah pada minggu kedua. Jadi apa berlaku kalau kita straight forward dia terus start aktiviti B dengan aktiviti A ni kan. Jadi kat sini kalau kamu tengok, jika kita buat juga macam selalunya aktiviti A ni, dan bila aktiviti A siap kita terus je buat aktiviti B. So dekat sini kamu tengok dia akan berlaku di mana aktiviti B ni dia boleh start kerja untuk second floor pada hujung minggu keempat, dan untuk tingkat yang ketiga pada hujung minggu ke-6. So kalau kamu tengok kat sini, dia berlaku je dekat sini ada red dash line, dotted line ni. Ini menunjukkan kat sini dia ada delay, dia melambatkan kerja lah, which is dekat sini menunjukkan tak produktif untuk workers kita ataupun kita punya site tu lah. Di mana untuk kerja-kerja aktiviti B tu berlakunya berlakunya kat sini delay, which is sepatutnya aktiviti B ni berjalan dengan lancar, ni tidak. So dekat sini aktiviti B ni contoh dia nak buat first floor, so paling awal dia boleh start adalah selepas aktiviti ni siap, which is minggu kedua. So dia boleh start, so bila dia nak start ada pada minggu ni, dia kena tunggu dia ada delay, which is sebabnya aktiviti B ni dia mengambil masa seminggu je untuk set satu floor, akan tetapi aktiviti A ni dia mengambil masa 2 minggu untuk set satu floor. So dekat sini berlakunya ada delay, which is menyebabkan untuk aktiviti ni berlakunya loss productivity selama 4 minggu. So minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, sebab nak kena tunggu aktiviti A ni settle. Jadi di sini menyebabkan berlakunya tak productivity. Contohnya, so let's say aktiviti B ni involve dengan kerja-kerja yang ada plant and machineries, dan bila mana plant machineries tu kita sewa pula. So kita selalunya kita sewa by hari or by month, tapi kita bayar duit sewa, tapi untuk hari tu productivity kita tak ada buat kerja ke apa. So dekat situ berlakulah tidak productivity tu, and then pada masa sama juga kita membazir lah, kita menambahkan cost. Dan juga begitu juga dengan kita punya labor. So kalau labor kita ada dekat site tapi dia tak boleh buat kerja, so kita bayar free je lah macam tu. So that's why, so cara kita nak atasi permasalahan ini adalah dengan, so dekat sini ada stated yang dorang ditambahkan lagi delay 4 minggu, which is aktiviti A first floor dia siap pada minggu kedua, dan dia tunggu lagi 4 minggu, and then lepas tu barulah dia start buat kerja. Di mana dekat situ, so diorang boleh kalau tengok ni hasil dia. So kita tahu yang untuk aktiviti A ni dia mengambil masa 2 minggu untuk satu floor. So bila mana aktiviti habis, dia tak terus immediately start untuk aktiviti B. That's why dia ada allow lagging. So dia akan allow which is 4 hari. So dia biar dulu aktiviti A ni settle dah jalan sampai 4 minggu yang ke, which is 2, 4, 6, minggu yang ke-6, which is 2 tambah 4. Barulah dia start aktiviti untuk B, untuk first floor. So kat sini dia berjalan lancar lah, tak ada berlakunya delay ke apa. So that's why kita memerlukan line of balance. So kita nak tentukan berlakunya one of the reason sebab kita nak elakkan lah berlakunya lapping ataupun delay satu-satu kerja. So line of balance ni dia menggunakan graphical method, which is dia menggunakan line of balance method concept of commonly understand, di mana untuk dia kena tahulah berapa bilangan kru yang dimerlukan untuk satu work array. So basically benda sama je. So untuk kita buat line of balance, so kita kena tahu
duration dia, and then kita kena tahu bilangan labor yang diperlukan, and then bilangan man hour yang diperlukan untuk siapkan kerja itu. So benda tu berkait rapat untuk kita construct line of balance. Dan kita pergi pula kepada kita dah tahu macam mana bentuk dia, macam mana kita nak construct line of balance kita, and then kita proceed kepada advantages kita menggunakanlah line of balance ni. So first adalah untuk kita menggunakan sebagai medium untuk kita monitor, kita nak monitor construction progress kita. So kita dah buat plan, and then kita nak tengoklah kita based on kita nak buat plan ni tu, kita nak tengok ada delay ke tak, identify supaya kerja-kerja tu boleh berjalan dengan lancar, dan pada masa yang sama juga line of balance ni boleh bertindak sebagai kita nak monitor material order dan juga delivery material on-site lah, which is kita tahu yang normally kalau kita nak start satu kerja, kita dah tahu dah lah material apa yang diperlukan apa semua, and then kita kena ensure that sebelum kita start kerja tu kita kena order siap lah barang-barang material tu. So normally kita akan order lebih awal seminggu ke sehari tu, sebabnya kita, and then bila kita order tu dia mengambil masa untuk delivery, so kita kena allow untuk benda tu. That's why kita kena identify lah, kena ambil tahu benda tu supaya untuk in order kita nak buat lah balance. Dan pada masa yang sama juga adalah untuk kita monitor labor supply requirement, which is kita nak tahu sesuatu kerja tu cukup ke tak labor dia. So kita kena tahulah benda tu dengan menggunakan line of balance. So untuk satu kerja ni, let's say ada berapa ramai labor, and then labor diperlukan, so kita tahulah apa effect dia apa semua. So so main advantages dia ada 3 lah, which is boleh monitor construction progress, material, dan juga boleh monitor dari segi labor. Jadi kita dah tahu advantages, kita pergi pula macam mana kita nak construct line of balance kita. So first kali kita kena establish logic for the construction. So kita kena tahu dia punya sequence of work, logical dia, which is dia punya flow untuk kerja tu. So kita tahu the whole project tu apa aktiviti yang involve, dan apa aktiviti yang kita perlu ikutlah sequence of work dia, which is daripada work below naik ke atas lah dan sebagainya. Dan kita kena estimate man hours to complete each operation, di mana estimate man hours to complete each operation. So ayat di sini tu bermaksud kita kena determine, kita kena tentukan, kita kena tahu untuk sesuatu aktiviti, satu kerja tu berapakah jumlah jam yang diambil untuk disiapkan. Contoh kita nak buat build wall untuk keseluruhan projek itu. So kita anggarkan keseluruhan untuk siapkan build wall untuk projek itu adalah bersamaan 150 jam masih diperlukan untuk menyiapkan keseluruhan wall di bangunan itu. Itu adalah maksud dia man hours to complete each operation. Itu baru satu elemen. So ada elemen lain kita kena consider kan lah. And then pada masa yang sama kita kena ada allow buffer time supaya tak berlakunya interference ataupun mengganggulah satu-satu kerja lain. Buffer time tu apa? So bila mana Nobi, contohlah kita nak buat aktiviti A, akan tetapi kita tak boleh straight away aktiviti B ni terus start. Normally kita akan allow untuk buffer time minimal sehari ke 2 hari supaya kita nak buat clearance untuk aktiviti A tu. Contohnya aktiviti A ni dia involve dengan plant and machinery dan banyak barang apa semua, tapi aktiviti B ni dia tak boleh straight away masuk, dia kena tunggu sehari 2 untuk allow aktiviti A ni mengeluarkanlah benda-benda macam tu, dia punya plant machinery yang tak digunakan untuk aktiviti B, nak keluarkan apa semua, supaya aktiviti B tu boleh berjalan dengan lancar, tak ada sebab yang mengganggu disebabkan oleh aktiviti A. So that's why kita kena allow buffer time, which is normally sehari ke 2 hari. So bila kita tentukan buffer time, and then kita kena kira lah dia punya kaya output rate untuk satu kerja tu. Dan kita nak tahu dia punya requirement untuk copy data. Contohnya output rate adalah, let's say kita nak bina bangunan 5 tingkat. So bangunan 5 tingkat tu dia target which is dalam masa 2 minggu dia boleh siapkan satu floor. So dekat situ itulah dia punya target rate dia, di mana satu floor mengambil masa 2 minggu. Ataupun contoh dia nak buat bilangan dia nak buat rumah. So total kawasan perumahan tu ada 40 biji rumah. So untuk satu aktiviti U tu, so dia boleh dia target untuk satu aktiviti U tu
mengambil masa seminggu, mengambil satu rumah mengambil masa dalam 4 hari. Walaupun tak logik, contoh lah ni contoh. Dia mengambil masa 4 minggu. So dekat situ lah dia punya accurate di mana dalam seminggu dia boleh siapkan 4 rumah. Itu contoh And then kita kena identify lah dia punya completion table of calculation. So daripada kita punya info yang kita dapat pasal nanti kamu kena construct table. Di mana table tu pula dia mengandungi beberapa formula yang kamu kena ingat lah. So daripada formula tu kamu kena kira, and then bila kamu dah dapat siapkan table tu, daripada nilai yang kita dapat kat table tu lah kita akan transfer dan kita akan buatlah kita punya line of balance schedule. This line of balance schedule tu which is graph yang kamu buat tadi lah. And then bila kita dah start buat kita punya line of graph dan hasilnya kita akan review lah schedule tu dan tengok macam mana dia punya assessment. Let's say kalau berlaku ni sebarang permasalahan, so kita kena ada alternatif kita lah macam mana kita nak menangani permasalahan itu. Jadi inilah rupanya bentuk macam mana table tu. So untuk table line of balance preparation ni, dia ada consist 8 kolom, which is first column adalah operation. So untuk kolom ini, dia boleh bagi tahu dalam alphabet, which is A, B, C ke apa semua. Dan pada masa sama juga, dia boleh juga bagi untuk aktiviti terus. Contohnya macam below, piling, big wall apa semua, bergantung pada soalan lah. And then kolom yang kedua adalah man hours ataupun M. So man hours ni macam saya cakap tadi. So kalau kamu tengok tak table ni, dia bagi tahu yang bahawa untuk aktiviti U ini, dia punya man hour masa yang dia ambil untuk menyiapkan keseluruhan kerja aktiviti U ini adalah 120 jam. Jadi kolom yang ketiga pula adalah theoretical gain size. So theoretical gain size ni macam ni kita dapat dengan menggunakan formula di mana G sama dengan R darab M bagi H. So R dengan H ni apa? Even though M ni kita tahu dia adalah man hour, tapi R dengan H ni kita tak tahu. Tak apa, saya akan explain. And then kolom yang keempat kita ada man per operation. So man per operation ni adalah gang size. Di mana untuk satu aktiviti untuk satu floor tu kita kena tentukanlah berapa gang, dalam satu gang tu berapa label itu kan. So kalau untuk aktiviti U ni, untuk melaksanakan aktiviti U dia memerlukan satu gang, di mana dalam satu gang mempunyai 3 label. Manakala pula untuk aktiviti V, dia punya jumlah gang yang diperlukan untuk buat aktiviti V ni adalah satu gang bersama 6 orang label. Dan kita tengok pula kolom seterusnya ialah actual gang size in multiple of Q. Jadi nak dapatkan macam mana, so kita gunakan formula G kecil sama dengan G besar bahagikan dengan Q darab Q. Jadi kita tahu kat sini nilai G adalah 9 dan Q adalah 3. So 9 bagi 3 yang darabkan dengan 3 is Q. Ini kita dapatlah nilai 9. So next kita pergilah kepada natural rate of building. Jadi natural rate of building ni, so macam mana kita dapat dia adalah menggunakan formula U sama dengan G kecil bagi G besar darab R. So dekat sebelah sini kita tahulah G kecil adalah 9 and G besar adalah 9. So 9 bagi 9 dan darabkan dengan R. So R ni apa nanti saya akan beritahu. And then kita dah tahu, and then kita nak kira pula time per operation by days, which is M bahagi dengan H kecil darabkan 1 bahagi dengan Q. So dekat sini dia bagi tahu yang untuk satu unit, contohlah aktiviti U ni, dia nak buat total ada 5 tingkat. Jadi untuk aktiviti U ni, first floor dia mengambil duration dia adalah dengan 5 hari. So untuk satu floor, untuk aktiviti U dia mengambil masa 5 hari. So dari sini kita boleh tentukan. And then kita pergi pula kepada each time between start and first unit and last unit. Which is dia menggunakan formula di mana N tolak 1 darab G bagikan dengan U. Main purpose adalah untuk kita mengirakan jadual ini adalah, which is yang kolom yang terakhir ni, adalah kita nak tahu bila paling awal untuk aktiviti yang terakhir nak di start buat. Contohnya macam saya cakap tadi, kamu bayangkan yang ni dia nak buat projek 5 tingkat. Jadinya bangunan itu mempunyai 5 tingkat. So kita tahu duration untuk satu aktiviti U ni adalah 5. Jadi kita nak cari bila aktiviti paling awal, aktiviti untuk U ni first floor bila boleh start. So normally first kita akan start dengan kosong lah, which is untuk
first floor dia start daripada 1, and then untuk unit yang kelima, di fifth floor adalah inilah 48. So pada tingkat yang kelima paling awal dia boleh start dia adalah 48. So 48 ni mana kita dapat menggunakan formula ni lah. Jadi kita pergi pula kepada breakdown untuk apa yang short form je lah. Which is yang first ni adalah kalau kamu tengok sini, D the numbers of working days per week, and then dia ada B buffer time between activities, and then dia ada N the numbers unit to be constructed, R target rate of building, H besar hour work per week, and then H kecil the hour work per day. Jadi kita pergi dulu kepada D. So D ni the numbers of working day per week. So normally dekat construction site, labor kita akan kerja sama ada 5 hari ataupun 6 hari. Tapi macam mana pun bergantung kepada soalan. Jadi normalnya labor kita akan kerja lah sama ada kalau 5 hari tu Isnin sampai Jumaat, ataupun hari Isnin sampai Sabtu. Normally kita akan allow lah cuti sehari. So kita tahulah daripada itu kita kena tentukan. Selalunya macam mana kita tentukan dalam soalan dia bagi tahu berapa dia punya working days per week. And then kita pergi pula kepada buffer time. So buffer time tadi macam saya cakap tadi lah, kita akan allow buffer time sebelum sesuatu aktiviti itu bermula. So dia ada ruang masa untuk dia prepare apa-apa semua. So normally dia akan bagi tahu lah, paling minima dia akan bagi tahu dalam sehari ke 2 hari. And then N ni adalah the numbers you need to be construct. Contohnya, kalau bangunan tu dia nak buat satu bangunan tu ada 5 tingkat. So the total you need to be construct adalah 5 number of level. So 5 number. Kalau dia bagi tahu lah dia nak buat JT lah senang cerita. So dia nak buat JT ada 10 JT. Jadi the numbers you need to be construct adalah 10 unit JT. Which is in numbers. Tadi dengan unit dia level by level, ini pula by numbers, bergantung kepada soalan. And then dekat sini R pula, R adalah target rate of building. So dia target, contohnya macam bangunan yang 5 tingkat tadi, so dia punya target rate adalah, contoh let's say dia target dalam 2 minggu satu floor dapat disiapkan. So dekat situ dia punya target rate adalah 2, di mana dia target dalam masa untuk satu floor dia mengambil masa 2 minggu. So target dia adalah ni lah work. And then kita pergi pula kepada the hours work per week, di mana kita nak tahu berapa jam yang labor kita bekerja dalam seminggu. So macam mana kita nak tahu? Kita kena tengok dulu dia punya hours per work per day. So normally waktu bekerja adalah 8 jam sehari. So macam mana kita nak kira hours work per week adalah dengan menggunakan formula di mana H besar sama dengan H kecil darabkan dengan D. So kita tahu H kecil kita normally akan 8 jam 8 jam sehari, and then kita kalikan dengan number of working day per week. Contohlah dia kerja adalah dalam tempoh 5 hari seminggu. Jadi 8 kali 5, so kita akan dapatlah 40 jam hours work per week untuk H besar. So, contoh kalau dia bagi ayat macam ni, kita nak tentukan D, B, N, R, H ni. So kita tengok kat sini, kalau contohlah soalan bagi macam ni. So untuk contoh ni, dia cakap dia nak construct bunker. So bunker tu apa, kalau kamu perasan dekat dalam cerita terutama sekali kat Amerika lah, mana diorang terlampau paranoid ataupun diorang takut diorang meramalkan akan berlakunya Armageddon ataupun kemalangan ataupun bencana alam apa semua tu. So dia ada sediakan satu ruang bawah tanah untuk diorang sebagai ruang keselamatan ataupun diorang simpan makanan apa semua atau bunker. So dalam dalam situasi ni dia nak bina keseluruhan total untuk bunker, dia nak bina 30 biji bunkers. Dan dia punya target rate of building adalah 3 bunkers seminggu. 3 bunkers per week. And then dekat sini juga dia bagi tahu minimum buffer time of 2 days. Mana dia bagi tahu minimum buffer adalah 2 hari. And then dia bagi tahu kat sini operation adalah 5 days. Di mana 5 hari seminggu. Dan juga labor bekerja 8 jam sehari. So kat sini kita tahu keseluruhan projek adalah dia nak buat 30 numbers of bunker. Jadi ni dekat sini adalah N kita adalah 30.
Dan dia punya target rate of building adalah 3 bunkers per week. Bermakna 3 ini dia punya apa target rate adalah 3. And then dekat sini dia bagi tahu minimum buffer time is 2. Bermakna buffer time 2 maknanya B dia adalah 2. Jadi untuk situasi yang bawah ni pula adalah kalau kita tengok dekat sini 5 days, maknanya 5 kali 5 hari seminggu dia bekerja. Bermakna kat sini D dia adalah 5. Dan juga kat sini dia bagi tahu hour per day, maknanya 8 jam sehari dia bekerja. So 8 jam sehari bekerja adalah H kecil. So kat sini kita dah berdasarkan maklumat yang dibagi tahu ni, so kita dah boleh identify lah all these maklumat yang diperlukan. Akan tetapi kalau contoh H ni kita tak dapat lagi dalam situasi ni, jadi macam mana kita nak kira H? Kita dah tahu dah seminggu dia kerja 5 hari dia kerja seminggu, dan dalam sehari dia bekerja 8 jam. So nak cari bilangan jam seminggu adalah H kat darabkan dengan D ataupun 8 jam kali 5. So kita akan dapat 40 jam seminggu dia bekerja. So faham Faham, sir. Alright, kalau faham kejap saya nak bagi task kat kamu. Alright, berdasarkan maklumat yang dia bagi ni, yang ni saya nak kamu cari nilai untuk nilai G, theoretical gang size untuk UVW, which is this one. Saya nak kamu cari nilai dulu ni. Nilai untuk theoretical gang size untuk aktiviti UV dengan W menggunakan maklumat yang telah diberikan di sini. So formula untuk theoretical gang size saya ulang, R darab M darab H. So, carilah dia punya R berapa, M berapa, H besar berapa. So ada yang dah dapat jawapan ya. So U dia punya gang theoretical gang size dapat berapa? Dapat jawapan? Sir, yang M dia tu kita ambil lah Man hour yang kita pula M tu. Sekejap saya cari. dia per day ke total untuk buat 30 bunker tu? So ni Jadi kalau kamu tengok kat sini, okay, dia punya number of bunker which is untuk formula ni, di mana R darab M per H. So M ini kita tahu dah untuk aktiviti U adalah 120. Jadinya R ini kita tahu R adalah dalam situasi ni adalah 3 numbers bunker per week, di mana dia boleh siapkan 3 biji bunker seminggu.
So dekat sini kita tahu yang R dia adalah 3. Jadi 3 kalikan dengan dia punya man hours which is 120 and then bagikan dia punya H. So H dia mana dapat, so macam saya cakap tadi, formula untuk kita dapatkan hour per week adalah hour per day kita kalikan dengan berapa bilangan hari yang dia bekerja, which is 8 kali 5, so kita akan dapat 40. So dekat situ kita dapat jadi 3 kali dengan 120 and then bagi 40. So berapa jawapan dia dapat? Sembilan. Nanti siapa nak volunteer? So tak apa kalau tak ada volunteer kita 9, right? Betul? Inilah jawapan ni saja kan? Oh. And then try tengok V, dapat tak nilai sama tak? V dengan W, sama tak nilai ni? So untuk V ni sama juga, cuma yang membezakan dia punya main hour. Okay, apa. Yang dia lain still sama. Faham. So siapa nak volunteer jap? Saya panggil random lah. Fikri, berapa nilai yang dapat untuk V? Ke gang size? Fikri, Fikri. Adik ke? Fikri tak ada, kita panggil ni lah. Amirul ada Amirul? Hello, ada? Okay, saya nak kamu cari nilai untuk V theoretical gain size. Dapat tak nilai? Dapat apa? 22.5. 2.5 sama. Okay, betul. So normally untuk ni kita akan convert jadi nombor, kita akan bundahkan lah. Which is kalau ada 2.5 kita akan bundahkan jadi 23. So sekarang saya nak kamu kira untuk G pula, which is actual gang size in multiple of Q. Kalau kamu tengok V dengan W ni sebenarnya nilai dia lain. So try kamu kira berdasarkan situasi sekarang ni. Kamu dapat apa? U ni akan sama untuk V. Saya nak tahu V, berapa kamu dapat? Apa? Oh, G besar. Saya tak nampak G besar bagi dengan Q besar. Alright, dapat berapa Siapa dah kira? Dah dapat tak? So G kecil dia, kita kena cari lah berapa. Q. G besar Q. Okey. 9. Saya tak nampak. Ada tanya lagi, telefon baru. Ungku Zulaika, kamu dapat berapa Boleh sharekan tak? Untuk nilai V untuk actual gang size in multiple of Q. Dapat tak nilai sama? Ke nilai berbeza? Kita cari G kecil, G besar dia ada itu 23 bahagi dengan Q dia ni. Darab dengan entah. Oh tu darab dengan Q. Ni apa pula? Lupa. Tak ada N1 yang lain. Banyak macam ni. Tahulah petang. G sekejap. Dapat 22.5. 2.5 tu. And then kalau 2.5 kita buat apa? So normally 2.5 kita akan convert lah jadi 2.3. So dekat sini ada dia berbeza sebabnya table ini bukan situasi yang dia berdasarkan situasi lain. Misal saya nak kamu kira. So that kalau nanti bila kamu nak study balik, kamu nak ingatlah yang bahawa nilai ni adalah tak sama dengan situasi yang ini. So macam mana nak dapatkan nilai ni, mesti menggunakan formula yang sama lah. Jadi berdasarkan contoh lah, kita dah dapat jawapan ni, which is kita dah dapat final answer di mana nilai untuk ujung ni, which is T dengan S. Sekejap saya tulis. 6, 8, 65. Sekejap
Alright, bila mana kita dah settle kira the whole table ni, so kita boleh proceed lah dengan kita nak buat graph. So daripada graph, nak buat graph tu, kita berdasarkan dua maklumat dalam table ni yang ujung ni, which is kita consider dia punya time operation, which is dalam hari, dan juga elapsed time between start on first unit and last unit. So dua maklumat yang terakhir ni, daripada ni kita akan construct kita punya table line of balance. So dalam situasi ni, situasi dia sebenarnya sama. So daripada maklumat yang kita dapat ni, kita bolehlah start buat construct kita punya table line, kita punya graph line of balance. So kita bermula dengan activity U. Jadi macam ni lah rupanya. So saya nak kamu ambil kertas dan pen, try buat sekali supaya kamu boleh faham. So dekat sini kita nak start dengan activity U. So kita tahu yang table hujung ni menunjukkan bahawa untuk table S ni, dia bagi tahu bahawa ini adalah masa paling awal untuk aktiviti yang terakhir start. So dekat sini untuk 48 ni dia bagi tahu bahawa untuk aktiviti U, so untuk aktiviti U ni 48 ni menggambarkan, so kat sini kita tengok first kali kita buat lah dia punya X dengan Y, which is bawah ni dia punya timeline. Kita boleh dalam bulan, dalam minggu dan juga hari. Tapi untuk yang ni saya cadangkan buat dalam hari lah, dalam masalah ikut lah selesa ya. And then untuk tepi ni kita based on number of bunker. So dekat tadi kita bagi tahu target rate dia adalah 3 number bunker seminggu. So that's why saya menggunakan CP3 lah, which is kat tepi ni. And then dia punya total untuk keseluruhan number bunker yang kita construct adalah 33 number. So bila kita yang unit yang terakhir ini kita akan draw line sebagai dia punya penanda arah. So first kita akan start, kita nak cari masa untuk first unit ataupun unit yang pertama, nombor bunker yang pertama untuk start, dan juga kita nak cari bunker yang terakhir ataupun unit yang terakhir which is 30 untuk start untuk activity U. Jadi first activity bila U ni kita present as first activity, normally kita akan start dengan kosong lah. And then kita nak cari berapa nilai bunker yang terakhir ni paling awal dia boleh start untuk activity U. Jadi kita refer balik kat table. So dekat sini dia bagi tahu paling awal untuk activity U untuk unit yang terakhir dia boleh start adalah pada hari yang ke-48. So kita plot kan di mana 48 hari. So kita akan buat satu line. So line biru ini menunjukkan permulaannya aktiviti untuk U. So kita tahu first unit dia bermula pada hari yang pertama, which is start daripada kosong, and then last unit ataupun unit yang ke-30 paling awal dia boleh bermula pada hari yang ke-48. So kita dah tahu bila dia bermula, so kita nak tahulah bila aktiviti itu berakhir. Jadi kita start construct untuk cari nak tahu first unit untuk bunkers ni, unit yang pertama, nombor yang pertama, bila dia boleh siap paling awal, and then untuk unit yang terakhir which is unit ke-40, bila paling awal dia boleh berakhir. So dekat sini kita boleh determine lah. So first kali kita kena refer apa. So kita dah tahu yang untuk activity U paling awal dia boleh start untuk unit yang pertama adalah dengan kosong. And then dia punya duration is kalau tengok kat sini time per operation, which is kat sini kamu tengok ini dia punya duration, which is untuk activity U dia punya duration dia mengambil masa 5 hari. So kita nak tahu bila activity U tu untuk first unit ataupun number bunker yang pertama paling awal dia boleh siap adalah kosong, kita tambahkan dia punya duration atau time per operation which is 5. So kosong tambah 5, so kita akan dapat 5. Jadi ni 5 ni dia represent untuk first unit ataupun unit number bunker yang pertama paling awal dia boleh disiapkan. So kita dah tahu first unit, and then kita nak tahulah bila last unit ataupun unit yang terakhir, unit yang ke-30, bila paling awal dia boleh siap. So macam mana kita nak kira? First kita nak tahu yang untuk aktiviti U ni, first unit dia adalah untuk aktiviti U, unit terakhir dia which is unit ke-30, paling awal dia boleh bermula adalah pada hari ke-48. So kita nak tahu bila unit terakhir ni, unit 30 ni, dia boleh berakhir untuk aktiviti U adalah
48 kita akan tambahkanlah dengan dia punya duration untuk aktiviti U tu, which is time per operation dia adalah 5 hari. So that's why 48 dia punya aktiviti tu start untuk unit ke 30, and then tambahkan dengan 5, so kita akan dapat 53. So dekat sini kita dah settle untuk satu aktiviti, which is aktiviti U. Untuk aktiviti U kita dah tahu first unit untuk aktiviti U paling awal dia boleh start, and then untuk last unit untuk aktiviti U paling awal dia boleh start untuk last unit. And then begitu juga lah, kita tahu bila first unit untuk aktiviti U berakhir dan last unit bila dia berakhir. So kita dah settle U, kita start pula nak cari untuk aktiviti untuk V, which is V pula kita akan start daripada bawah ni, which is macam saya cakap tadi, mana-mana aktiviti sebelum kita start aktiviti, which is aktiviti A, kita nak buat aktiviti B, kita kena allow buffer time, which is normally buffer time dia punya minimum lebih kurang sehari ke 2 hari. Tapi dalam situasi ni sekarang, dia bagi tahu tadi, dia punya buffer time adalah kita kena allow 2 hari. So that's why kat sini, kita tahu aktiviti sebelum ini, which is aktiviti U, unit pertama dia disiapkan pada hari ke-5. So kita nak buat start aktiviti baru ni. So kita kena allow lah dia punya buffer time, which is buffer time situasi dia adalah 2. So 5 tambah 2, so kita akan dapat 7. So 7 ini bermakna unit pertama untuk aktiviti V paling awal dia boleh bermula adalah pada hari ke-7. So kita dah tahu first unit, kita nak carilah last unit tu berapa kan. So kita tahu yang last unit untuk last unit dia punya duration kita based on ni. Macam mana kita nak cari untuk last unit, which is unit yang ke-30 untuk kita punya kerja, which is kerja U, kerja V, yang mana macam mana kita kira adalah nilai elapsed time between start finish unit and last unit, which is S ni 45, and then kita tambahkan dengan duration aktiviti sebelum ini, which is aktiviti U. So duration aktiviti U ataupun kita tengok dia punya time per operation dia adalah 5. Jadi ni kita tambah 45 tambahkan dengan 5, so kita akan dapatlah itu previous duration untuk previous activity. Dan bila mana kita nak start aktiviti baru, macam saya cakap tadi, kita kena allow untuk buffer time, which is buffer time dalam situasi ni adalah 2. So kita tambahkanlah, which is 45 tambahkan duration aktiviti sebelum ini, and then kita kena allow buffer time. So kita akan dapat 52. So 52 ini menunjukkan paling awal aktiviti V untuk last unit, which is unit ke-30 boleh start. So kita dah tahu untuk aktiviti V, unit pertama dan unit yang terakhir bila diorang boleh start. So kita nak cari pula bila boleh disiapkan untuk aktiviti V, unit pertama dan unit last yang last kali iaitu unit 30. So untuk kita nak cari tu, kita tahu dah untuk aktiviti V, first unit dia start pada hari ke-7. So kita kena tengok dia punya duration untuk kerja V tu, which is time per operation dia adalah 6 hari. Ini bermakna 7 kita tambahkan 6, so kita akan dapatlah 13. So macam saya cakap tadi, 13 ni represent untuk aktiviti V, unit yang pertama boleh disiapkan, which is pada hari ke-13. So kita dah tahu first unit, kita mesti nak tahu last unit. Jadi untuk last unit, kita tahu yang aktiviti aktiviti V untuk unit yang terakhir sekali, which is number 30 untuk unit yang ke-30. So unit yang 30 tu dia paling awal dia boleh start untuk aktiviti V adalah pada hari ke-52. So kita tahu, kita tengok dia punya duration untuk aktiviti V adalah 6 hari kat sini, which is time per operation by day dia. So kita tahu dengan aktiviti start, so 52 kita tambahkan dengan 6, so kita akan dapatlah 58, which is 58 itu adalah menggambarkan bahawa untuk aktiviti V, untuk unit yang terakhir, which is unit ke-30, dia boleh siapkan pada hari yang ke-58. So kita dah settle ni, kita tahu dah untuk aktiviti U paling awal untuk first unit and last unit bila dia siap, bila dia berakhir, bila start yang berakhir sama juga lah macam aktiviti V. And then kita nak cari pula lah next aktiviti W. Di mana aktiviti W pun still sama. So untuk aktiviti W kita nak start, kita tahu yang sebelum kita start kita kena
allow buffer. Sebabnya untuk aktiviti baru kita kena allow buffer. So buffer kita adalah 2. So untuk first unit kalau kita tengok sini, previous activity which is activity B, dia boleh disiapkan untuk first unit adalah pada hari ke-13. And then untuk kita start aktiviti baru, kita kena allow buffer which is 2 hari. So kita tambahkanlah 13 tambah 2, so kita akan dapat 15. And then kita nak cari pula untuk last unit di mana kita tahu yang aktiviti sebelum ni, which is aktiviti B untuk last unit dia berakhir pada hari yang ke-58. So nak start aktiviti baru kita allow buffer time which is 2 hari. So kita akan dapatlah 58 tambahkan 2, so kita dapat 60. And then kita dah tahu start, so kita dah tahu bila dia siap kan. So untuk first unit pula, first unit untuk aktiviti W, macam ni kita dapatkan, kita tahu yang dia start pada hari ke-15, and then kita tambahkanlah dengan dia punya duration which is time per operation ialah 8 hari. So 15 tambah 8, so kita akan dapat 23. So macam saya cakap tadi sebelum ni, 23 ni represent aktiviti untuk aktiviti W untuk unit yang pertama, dia paling awal dia boleh siap adalah pada hari yang ke-23. So kita nak cari pula untuk unit yang terakhir, bila paling awal dia boleh siap untuk aktiviti W. Kita tahu aktiviti W, untuk aktiviti W, unit ke-30 paling awal dia boleh start adalah pada hari yang ke-60. Jadi dia punya duration adalah 8, so kita tambahkanlah 60 tambah 8. So kita akan dapat dia punya nilai untuk paling untuk aktiviti W boleh disiapkan untuk last unit. So by the end, table kamu akan buat macam ni lah. So kamu akan tulis which is U, kamu tahu dia punya start bila berakhir, sama juga B dengan W. So saya sadar nasihatkan bila kamu nak jawab exam ke ataupun test nanti, line tu kalau boleh kamu guna 2 color lah untuk mengelakkan kekeliruan supaya kamu tahu bila dia start, bila berakhir. Dan kalau boleh jangan pakai pen merah, pakailah pen hitam dengan pen biru sebab merah ni hanya untuk marking. So far ada apa-apa soalan ke? Kalau senyap tak ada soalan tak apalah, saya bagi soalan senang. So Saya ada soalan sir. kenapa tu? Macam ni tadi okay, kita tuliskan. So sekarang ni untuk task kamu, saya nak kamu submit kat saya, nanti saya akan buka folder dekat dalam Google Classroom. So notes pun saya akan bagi dalam GC. So soalan untuk task ni dia lebih kurang dia sama macam yang sebelum ni. So dekat sini dia beritahu dia nak construct bunker which is untuk projek tu. And then dia beritahu total keseluruhan projek tu dia nak buat 30 biji bunker, which is kita tahu total tu adalah dia punya nilai untuk N, which is N adalah 30. And then dekat sini dia beritahu dia punya target rate building adalah 3 numbers of bunker per minggu. So kita tahu R dia adalah 3 dan sini dia beritahu minimum buffer time adalah 2. So dia tahu yang dekat sini adalah dia punya B adalah 2 dan dekat sini beritahu operation dia adalah 5 hari. Di mana 5 hari ni dia beritahu dia punya nilai untuk D which is bilangan hari dalam seminggu, and then dia beritahu bilangan untuk H kecil, bilangan jam dalam sehari. So daripada nilai ni, so dia akan bagi info ni. So info ni dia akan bagi tahu lah which is ada punya man hour dan optimal gang size. So daripada nilai ni kamu akan kira buat calculation which is kamu kena buat table yang ni lah. Table yang ini kamu kena construct based on maklumat yang kamu dapat tu. And then kita tengok soalan dia minta apa. Soalan pertama, calculate using table calculation the time per operation and elapsed time between start on first unit and last unit. So untuk ni kamu kena buat table tu, and then lepas kamu kena buat table, daripada table, maklumat table tu kamu akan keluarkan dia punya nilai untuk S dengan T, and then kamu kena construct lah untuk soalan nombor 2. So dia suruh minta kamu buat line of balance. So daripada situ kamu kena construct, kamu kena buat graph. And then bila kamu dah settle graph, dia suruh identify project completion date. Dia mana untuk soalan yang nombor 3 ni adalah untuk aktiviti yang paling last ni. So aktiviti yang paling last ni dia punya completion date. So dalam situasi ni dia punya completion date adalah 68 hari.
Itu saja. Ada apa-apa soalan? Sir, saya Yap. kurang faham yang buat line tu lah. Buat line tu tak faham Jadi maksudnya dia macam starting time dia kan. Lepas tu dia cakap 0 ke 5 tu dia punya operation dia kan. Time operation dia tu kan. Dia Okay. apa? Tengok kat sini. Alright. So kat sini kita nak buat starting untuk first activity. So kalau kamu tengok sini, kat sini kita tahulah first activity dia start bunga dari kosong. So nilai yang belakang ni dia design untuk untuk unit yang terakhir bila dia boleh bermula. So kat sini kamu tahulah which is untuk activity U ni first unit, first activity which is start daripada kosong untuk first unit. And then untuk last unit which is unit yang ke-30 dia kena buat dalam which is dia akan paling awal dia boleh start 48 hari. So kita dah tahu kat sini first unit which is bangku nombor 1 dia paling boleh start pada hari pertama untuk activity U. And then untuk unit yang terakhir, unit ke-30, dia punya hari dia boleh siapkan pada paling awal dia boleh start untuk activity U adalah hari ke-48. So kita nak tengok pula macam mana dia nak cari kita dah tahu dia bila paling awal boleh siap, boleh start, and then kita nak cari paling awal bila dia boleh siap. So paling awal dia boleh siap, kalau tengok kat sini which is kita kena tambahkanlah dia punya duration which is kita tahu unit pertama dia start daripada hari yang kosong which is kosong tambah 5, kat sini dia punya duration kerja. So kita dapatlah kat sini, kita tahu yang unit pertama dia untuk activity U dia boleh berakhir pada hari ke-5. Dan untuk unit yang ke-30 pula kita nak cari, kita tahu paling awal dia boleh start adalah pada hari ke-48, and then kita tambahkanlah dengan dia punya duration which is duration dia adalah 5, 48 tambah 5. So kita akan tahu yang bila mana aktiviti tu nak disiapkan. Which is kita tahu untuk aktiviti U, unit yang terakhir which is unit ke-30, dia akan disiapkan pada hari yang ke-53. So kita tahu kat situ. And then kita proceed pula dengan aktiviti nombor 2 which is aktiviti 2, aktiviti B. So untuk start aktiviti B, macam saya cakap tadi, mana-mana aktiviti sebelum kita start, so kita kena allow ada buffer time sebelum next aktiviti to start. So kalau di sebelah sini, kita nak daripada aktiviti U, kita nak start buat aktiviti B, so kita kena allow buffer time. So dekat sini, dia punya buffer time adalah 2 dalam situasi tadi, based on soalan dia beritahu. So kita tahu yang aktiviti sebelum ni dia berakhir pada hari yang ke-5, so kita nak start aktiviti baru, kita kena tambahkanlah dengan dia punya buffer time which is 5 tambah 2, so kita akan dapat 7. So 7 ni represent hari untuk aktiviti B, unit pertama paling awal dia start adalah pada hari ke-7. So bila kita dah cari first unit yang pertama, kita nak cari pula unit yang terakhir which is nak kira unit yang terakhir ni paling awal dia start adalah kita menggunakan formula di mana 45, nilai 45 ni tambahkan dengan previous duration activity which is 45 tambahkan dengan 5, and then untuk kita start aktiviti baru kita kena allow buffer time. Betul? So buffer time adalah 2, so 45 tambahkan 5 and then tambahkan 2, so kamu dapatlah 52 which is paling awal untuk aktiviti B untuk unit yang terakhir boleh start. So kita dah tahu bila aktiviti tu start, and then kita nak tahulah aktiviti tu bila berakhir untuk aktiviti B. So untuk tahu aktiviti B ni berakhir adalah kita contoh untuk aktiviti B ni paling awal first unit boleh start adalah pada hari yang ke-7. So duration untuk aktiviti B adalah 6 hari. So 7 tambah 6 so akan dapat 13 lah. So first unit ni dia punya paling awal dia boleh start adalah pada hari ke-13. And then kita nak cari unit yang terakhir which is unit yang ke-30. Jadi kita tahu dia paling awal dia boleh start adalah hari yang ke-52. Jadi macam mana kita nak tahu dia punya duration adalah kita tengok table dekat time per operation days ni which is untuk aktiviti B untuk aktiviti B dia punya duration adalah 6. So 52 tambahkan 6, so kamu akan dapat 58 kat sini. So aktiviti U settle, aktiviti B settle, so kita nak proceed dengan aktiviti W.
Jadi untuk start dengan aktiviti W, macam mana kita cari untuk start aktiviti W adalah aktiviti W kita tahu duration dia adalah 45, betul? So 45 kita kena allow buffer time aktiviti yang sebelum ni, which is yang first aktiviti U, which is 5. So 45 tambahkan 5, and then lepas kita settle aktiviti U, kita nak kena start aktiviti baru, which is kita kena allow buffer, which is 45 tambah 5, and then tambah 2, and then kita tambahkan duration aktiviti yang sebelum ni, which is aktiviti V, 6. So 45 tambah 5 tambah 2 tambah 6, and then sebelum start aktiviti baru, which is aktiviti W, so kita kena allow buffer time. So dekat sini dia akan ada 45 tambah 5 aktiviti U, and then tambah buffer time, and then tambah duration untuk aktiviti V, 6, and then tambahkan buffer time. So kamu akan dapatlah dekat sini 58, dan sebelum kamu start kerja, kamu tambahkan lagi 2, which is kamu dapat keseluruhan masa bila aktiviti untuk aktiviti W start. Paling awal dia boleh start untuk unit tadi, ataupun kamu boleh juga buat, so kamu dah tahu dah aktiviti sebelum ni berakhir pada hari yang ke-58, and then kamu nak start aktiviti baru, kamu tambah je lah 2, which is dia allow buffer time 2 hari. So 58 tambah 2, so dapat 60. Paling awal untuk aktiviti W ni yang terakhir untuk start. So bila tahu unit start, kita nak tahu dia boleh berakhir, sama lah 15 tambah dengan dia punya duration, which is 8, so dapatlah 23 untuk aktiviti W siap untuk first unit, and then 60 tambah 8, kita tahu nilai untuk last unit untuk aktiviti W disiapkan. Boleh faham? Tadi yang tawang tu okey tak? Boleh jelas tak? Hello? Boleh sir. Boleh So yang lain ada apa-apa soalan lain tak? So senyap tu saya assume tak ada soalan lah. So kalau tak ada apa-apa soalan, ni task yang saya bagi tu nanti submit lah dekat kita classroom. Folder saya akan buka. So kalau ada apa-apa soalan lain, boleh tanya yang WhatsApp group. So saya ikhlas itu dengan tabik kepada orang tua. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Salam. Thank you sir. Alright. Salam, thank you sir. Thank you sir. Waalaikumsalam. Thank you sir. Alright, okay. Bodoh lah ni apa? Saya tak boleh nampak kan dia resign macam tu kan. Bodoh lah. Kena ramai dalam ni.